Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada hari ini untuk kita belajar satu ilmu yang baru. Minggu lepas kita belajar bahagian hadis. Hari ini kita akan belajar bahagian akidah. Ya, bahagian akidah. Pelajaran yang ke-10 kalau dalam buku teks awak pada muka surat 68 hingga muka surat 74. Okey, pada bahagian akidah ini kita akan belajar satu daripada nama Allah, iaitu Allah Maha Pembalas. Ya. Allah Maha Perkasa ni kita akan sentuh kemudian, ya. Kita akan belajar hari ini ialah Allah Maha Pembalas atau disebut sebagai Al-Muntaqim. Allah Maha Pembalas pada muka surat 68 hingga 74 dalam buku teks awak. Jadi kalau awak nak rujuk buku teks, tengok muka surat 68 hingga muka surat 74. So kita pergi kepada yang pertama, iaitu Allah unit 1. Kita akan belajar Allah Maha Pembalas ataupun Allah Al-Muntaqim. Maksud Allah Al-Muntaqim ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pembalas dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Jadi kita kena highlight di sini kalau awak tengok, menunjukkan Allah Maha Pembalas kepada siapa? Kepada orang yang melampaui batas sahaja. Ya, kalau orang yang tidak melampaui batas, maka dia tidak akan mendapat azab daripada Allah. Okey, kita tengok dalil apa yang kita boleh Allah kata Allah itu Maha Pembalas ialah pada ayat surah Az-Zukhruf ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. Ya, kalau awak tengok ada perkataan al-muntaqimun, maksudnya menunjukkan Allah al-muntaqim. Maka kalaulah kami wafatkan engkau, sesungguhnya kami tetap akan menyiksa mereka. Ayat ini turun berdasarkan kepada kaum musyrikin Mekah, di mana mereka tidak hendak mendengar perintah ataupun seruan Rasulullah, seruan Allah, dan Allah kata kalau kami wafatkan engkau ya Muhammad, sesungguhnya kami tetap akan menyiksa mereka. Bukan kata kalau Rasulullah wafat pun tidak akan ada azab. Kalau awak tengok sekarang walaupun Rasulullah wafat, tetapi azab itu tetap akan diterima. Walaupun azab itu bukan sebagaimana azab kaum Ad, kaum Thamud, tetapi azab yang terima itu contoh macam tsunami, sekarang COVID-19. Kita tak tahu COVID-19 ini kerana ramainya manusia sekarang lalai daripada perintah Allah. Okey, kefahaman mengenai nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muntaqim. Allah memberikan pembalasan dan siksaan terhadap, ya, kalau tengok sini pembalasan dengan siksaan terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quran. Kita kena ingat, kita pun kena refleksi diri, adakah kita juga termasuk dalam kalangan orang yang menolak peringatan Al-Quran. Contoh kalau Al-Quran suruh kita menutup aurat, kita tutup aurat betul ke tak? Istilah tutup aurat di sini ialah kalau awak di luar rumah, tutup aurat ni bukan kata pakaian ketat, tak boleh. Kita tutup aib kita. Aurat tu maksudnya aib kita. Kita tutup aib kita. Kalau kita mendedahkan aib kita, makna tidak menutup aurat walaupun kita pakai tudung, pakai hijab. Begitu juga dengan lelaki, ya. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. Surah As-Sajdah ayat 22.
Dan awak tengok di sini ada juga perkataan muntaqim ataupun pembalas, ya. Maksud dia, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingatan dengan ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami tetap membalas orang-orang yang berdosa. Membalas orang-orang yang berdosa. Kita kena ingat, kadang-kadang Allah datangkan musibah kepada diri kita untuk kita ingat kembali. Sebenarnya kita hidup ini bukan kerana manusia ataupun kerana kehendak dunia, tetapi kita hidup atas kehendak Allah. Jadi kita kena sentiasa kembali kepada Allah. Okey, kemudian kefahaman yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan azab dalam peristiwa Ad-Dukhan. Dalam ayat tadi, Allah menimpakan azab dalam peristiwa Ad-Dukhan. Ini peristiwa yang memang famous dalam kalangan masyarakat Arab ketika pada zaman Rasulullah, iaitu kaum Quraisy dengan kemarau yang panjang sehingga debu seperti asap menutupi mereka. Kalau awak tengok di padang pasir, sekiranya kemarau yang terlalu panjang, mereka sebenarnya angin pun bertiup pun mengangkut debu. Sehingga debu tu boleh menutupi mereka. Menutupi mereka. Apa istilah menutupi mereka? Kena pada diri mereka kerana menolak dakwah Rasulullah. Sebagaimana Allah berfirman yang kita baca tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Maka kalaulah kami wafatkan engkau, sesungguhnya kami tetap akan menyiksa mereka. Jadi itu adalah kefahaman yang kedua tentang Allah Al-Muntaqim. Kefahaman yang ketiga ialah Allah memberikan pembalasan terhadap golongan yang menentang agamanya setelah diutuskan Rasul dan diberi keterangan dengan jelas. Allah memberikan pembalasan terhadap orang yang menentang agamanya setelah diutuskan Rasul dan diberi keterangan yang jelas. Maksud di sini, Allah balas sebab ada sebab. Faham tak? Ada sebab. Bukan Allah balas kerana saja-saja nak balas. Tak. Ada sebab. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi perintah dan Allah dah turunkan Rasul untuk menyampaikan perintah itu, tetapi manusia tak nak dengar. Maka inilah yang Allah akan bagi kepada kita azab. Begitu juga dengan sekarang kita ada Quran di depan kita. Quran itu kena sentiasa dibaca, kena sentiasa ditadabbur ataupun difahami maksud dia, supaya kita tahu apa sebenarnya perintah Allah. Bukan kita nak khatam saja Quran tu. Faham? Kadang-kadang kita fikir, oh aku dah khatam Quran 20 kali dah dalam hidup aku. Tetapi awak faham tak apa yang maksud dalam Quran? Tak faham. Na'udzubillah. Kita tak nak. Sebenarnya kitab Al-Quran diturunkan kepada manusia ini untuk dibaca dan difahami, bukan dibaca sahaja. Kalau baca sahaja, hanya step pertama, step yang kedua kena faham. Step yang ketiga tadabbur, step yang keempat amal. Faham? Itu adalah cara kita beriman kepada kitab Al-Quran. Kita akan disoal di akhirat. Kena ingat tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebagaimana firman Allah, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Sesungguhnya kami telah mengutuskan sebelummu, wahai Muhammad, para rasul kepada kaum masing-masing. Lalu mereka membawa kepada kaumnya bukti yang nyata melalui mukjizat dan sebagainya. Ada bukti. Kemudian kami menyeksa orang yang melakukan kesalahan, yang mengingkarinya, dan sememangnya menjadi tanggungjawab kami menolong orang yang beriman. So dalam ayat ni mana perkataan Allah Al-Muttaqim? Kalau awak tengok ialah fantaqamna. Pada perkataan fantaqamna ialah maksudnya Allah Al-Muntaqim. Allah membalas kepada orang yang melakukan kesalahan. Dan tengok pada ayat terakhir Allah kata wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin.
dan menjadi tanggungjawab kami menolong orang-orang yang beriman. Dia kena ingat, kalau kita faham Quran, kita beramal dengan Quran, Allah akan tolong kita di segenap dimensi kehidupan kita. Tanpa kita sedari, kadang-kadang kita menghirup udara segar pada hari ini, itu adalah pertolongan daripada Allah. Jadi kita kena ingat, jagalah iman kita supaya Allah sentiasa menolong kita, dan bukannya Allah membalas segala kesilapan kita. Sebab tu kita kena sentiasa beristighfar. Astaghfirullahalazim, ya Allah banyaknya dosa aku, ya Allah banyaknya benda yang lalai dalam hidup aku, tolonglah aku, jangan engkau balas aku dengan dengan pembalasan yang tak mampu aku tempuhi. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ni sentiasa kita baca. Bacalah mak surat pagi dan petang. Itu sebenarnya adalah doa kita kepada Allah. Dan kalau boleh mak surat masa dalam PKP ni, awak kena ingatlah maksud dia. Ingat maksud mak surat tu. Tu pun dah bagus sebab kita amal benda tu, faham? Okey, rasa itu sahaja tentang unit yang pertama. Jadi awak boleh jawab ya soalan ni. Nyatakan maksud Al-Muntakim dan nyatakan dalil nama Allah Al-Muntakim. Tadi Ustazah sebut ada 3 semua dalil. Maka awak dah boleh jawab maksud Al-Muntakim pun awak dah faham kan? Okey, setakat tu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.